Salam kembali. Dalam episod yang terakhir ini, kita akan membincangkan tentang kelemahan penggunaan pendapatan negara untuk mengukur taraf hidup. Okay. Dalam episod yang sebelum ini, kita dah bincangkan bagaimana data pendapatan negara digunakan. Antara kegunaan data pendapatan negara adalah sebagai satu ukuran taraf hidup. Bermaksud, kita ambil data pendapatan negara iaitu dibahagikan dengan jumlah penduduk atau jumlah populasi, kita akan memperoleh pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah satu ukuran taraf hidup sebuah negara. Namun begitu, penggunaan data pendapatan per kapita sebagai ukuran taraf hidup mempunyai kekangan tertentu. Dan kita ada di sini ada beberapa kekangan yang jika wujud jika wujud perkara ini menyebabkan data pendapatan negara iaitu secara khususnya kepada pendapatan per kapita tidak boleh menjadi indikator yang sempurna untuk menggambarkan taraf hidup sebuah negara, iaitu untuk membandingkan taraf hidup antara masa bagi sebuah negara ataupun taraf hidup antara negara beza untuk satu masa tertentu. Okey, yang pertama kita lihat wujudnya pengangguran. Okey, jika wujudnya pengangguran iaitu situasi di mana buruh tidak memperoleh pekerjaan. Buruh yang mencari pekerjaan tetapi gagal memperoleh pekerjaan. Jadi kita dah bincang dalam siri yang sebelum ini bahawa pengangguran menyebabkan buruh tidak memperoleh pendapatan, dan keadaan ini akan menyebabkan kemiskinan berlaku di kalangan buruh. Okey. Jika wujud pengangguran yang tinggi di sebuah negara, bermaksud bahawa tingkat kemiskinan di negara tersebut adalah tinggi. Okey, itu uraian kepada kelemahan. Jadi kesannya, jika kita nak membandingkan taraf hidup di antara masa di sebuah negara, okey, pada masa lalu misalnya, kadar pengangguran yang kurang, yang rendah, walaupun pendapatan per kapitanya rendah, tapi pada masa yang sekarang pendapatan per kapita tinggi tapi pengangguran adalah tinggi. Tidak bermaksud pada masa lalu taraf hidup penduduk di negara ini adalah rendah berbanding taraf hidup penduduk negara ini pada masa sekarang. Itu pembandingan di itu. Okey. Begitulah sebaliknya apabila kalau kita membandingkan di sebaliknya. Maksudnya jika wujud pengangguran akan memberi kesan negatif dalam bentuk buruh tidak mempunyai pendapatan, buruh tidak dapat berbelanja, buruh akan mengalami kemiskinan. Jadi walaupun pendapatan per kapita tinggi yang boleh menggambarkan taraf hidup tinggi, tapi oleh kerana wujudnya pengangguran, taraf hidup adalah rendah disebabkan oleh kemiskinan dan ketakmampuan untuk berbelanja tadi. Okey. Seterusnya, agihan pendapatan. Yang hampir sama konsep dengan pengangguran, tapi agihan pendapatan kita apabila wujud agihan pendapatan yang tak setara di kalangan penduduk di sebuah negara untuk di antara dua masa berbeza. Okey, agihan pendapatan sebab taraf hidup diukur dalam bentuk pendapatan purata. Tetapi dia tidak menggambarkan agihan sebenar pendapatan dalam sebuah negara. Jadi kalau kita lihat agihan pendapatan tak setara di kalangan isi rumah yang berpendapatan tinggi dengan isi rumah yang berpendapatan rendah, jika wujud jurang yang besar, ini bermaksud bahawa sebahagian besar pendapatan negara dimiliki oleh kelompok yang berpendapatan tinggi, manakala kelompok yang berpendapatan rendah, kumpulan berpendapatan rendah memiliki sebahagian kecil daripada pendapatan negara. Jadi dalam situasi ini, jika agihan pendapatan yang tak setara itu melebar, bermaksud taraf hidup
penduduk sebuah negara itu rendah walaupun pendapatan purata atau pendapatan per kapitanya tinggi. Okay, kalau kita bandingkan di antara masa, maksudnya walaupun sebuah negara itu pada masa lalu mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, tetapi agar pendapatan mereka lebih setara, lebih rapat, maka tidak bermaksud taraf hidup mereka adalah rendah berbanding negara yang berbanding pada masa penduduk negara mempunyai pendapatan per kapita tinggi tetapi agihan pendapatannya tidak setara. Okay, itu huraian tentang kesan kepada taraf hidup. Yang seterusnya, masa kerja dan masa rehat. Okey, masa ini bila kita sebut masa kerja, dia berlawan dengan masa rehat. Kita tingkatkan masa kerja, maksudnya masa rehat berkurangan. Okey. Masa rehat peningkatan masa rehat akan meningkatkan taraf hidup. Manakala pengurangan masa kerja akan mengurangkan taraf hidup. Namun begitu dalam semasa ekonomi berkembang, masa bekerja bertambah, masa rehat akan berkurangan. Dan dia akan menyebabkan berlaku peningkatan dalam pendapatan negara dan meningkatkan pendapatan per kapita, iaitu sebagai ukuran taraf hidup. Namun, oleh kerana masa kerja bertambah dan masa rehat berkurangan, maka meningkatkan kita panggil akan mengurangkan masa untuk bersama keluarga, masa untuk berehat, masa untuk bercuti, menikmati kita panggil rasa rehat dan sebagainya. Itu akan mengurangkan taraf hidup. Masa untuk bersama keluarga akan berkurangan. Jadi terlalu kuat bekerja akan menjejaskan kesihatan. Itu contoh huraian kepada masa bekerja bertambah dan masa rehat berkurang. Jadi ada kesan negatif di situ. Bermaksud walaupun pendapatan per kapita tinggi, tidak bermaksud taraf hidup masyarakat pada waktu itu adalah tinggi kerana masa rehat berkurangan, masa bekerja bertambah. Jadi taraf hidup tidak semestinya tinggi, boleh jadi taraf hidup itu menjadi lebih rendah. Dan sebaliknya kan, kalau kita berbincang antara dua masa, maka kita akan kena sebut di antara dua poin masa itu. Okey. Dari segi komposisi pendapatan negara, komposisi ini merujuk kepada kita panggil komponen pendapatan negara. Kalau kita pendapatan negara berkait rapat dengan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Jadi komponen itu, adakah komponen komposisi pendapatan negara itu adalah terdiri daripada barang dan perkhidmatan yang dapat meningkatkan kita panggil taraf hidup, okay, dalam bentuk manfaat kepada masyarakat, okay, manfaat yang lebih besar daripada masyarakat. Contohnya, jika barang yang dikeluarkan itu adalah barang yang boleh memberi, contohnya barang yang dikeluarkan adalah barang yang kurang memberi manfaat seperti peralatan ketenteraan. Dia pengeluaran peralatan ketenteraan akan meningkatkan pendapatan negara dan sebenarnya akan meningkatkan pendapatan per kapita. Namun manfaat daripada output tersebut kurang bermanfaat kepada masyarakat berbanding pengeluaran dalam barang-barang pengguna misalnya. Ataupun negara yang mengeluarkan minuman keras, okay, akan menjejaskan kesihatan berbanding dengan barang kita panggil negara yang mengeluarkan barang pengguna yang dapat beri manfaat yang baik kepada anggota masyarakat seperti barang makanan asas seperti beras misalnya, akan memberi manfaat yang lebih besar kepada anggota masyarakat. Okey, walaupun kita lihat pendapatan yang diperoleh daripada barang-barang yang kurang bermanfaat itu menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada sebuah negara dalam bentuk peningkatan pendapatan negara. Tapi oleh kerana manfaatnya berkurangan, bermaksud walaupun pendapatan negara nak wujud adalah tinggi atau meningkat, tetapi dari segi manfaatnya rendah, maka dia tidak semestinya, pendapatan per kapita yang tinggi tidak semestinya menggambarkan taraf hidup yang tinggi. Okay, kalau kita lihat perbandingan antara masa, kita kena ambil satu contoh di antara masa lalu dan masa sekarang.
Okey, externality. Externality ni ada dua perkara yang kita boleh bincang sini. Okay, satu disebut sebagai externality positif. Dan externality positif tidak menjadi isu dalam kes ini. Okay, tidak menjadi isu dalam kes ini. Apa yang kita bincangkan adalah externality negatif. Externality bermaksud kesan luaran daripada penggunaan. Okay, dia boleh jadi kesan ini boleh berlaku daripada penggunaan oleh orang lain. Jadi yang menerima externality itu adalah orang yang tidak menggunakan. Seperti perokok dengan yang bukan perokok. Maka yang menerima kesan luaran yang negatif itu daripada perokok adalah yang tidak merokok. Okey, itu daripada contoh penggunaan. Dan externality juga berlaku daripada pengeluaran. Okey. Jadi contohnya kilang yang mengeluarkan barang tetapi menghasilkan emission dalam bentuk CO2, carbon dioxide dan sebagainya. Dan pelepasan gas berbahaya ini memberi kesan kepada pihak yang tidak terlibat dalam proses pengeluaran. Jadi wujud kesan externality negatif. Tetapi bila kita bincang tentang kelemahan dalam pendapatan negara, bila wujud externality negatif, biasanya kita berbincang tentang pengeluaran. Kita bincang tentang externality negatif hasil daripada pengeluaran. Jadi negara yang berpendapatan tinggi menghasilkan pendapatan per kapita tinggi dan kegiatan ekonominya rancak dan pengeluaran yang sangat tinggi. Dalam ekonomi sangat tinggi. Namun begitu pengeluaran aktiviti ekonomi yang rancak ini dan pengeluaran yang sangat tinggi kita mewujudkan kita pelepasan gas berbahaya, greenhouse gases, gas rumah hijau yang tinggi seperti carbon dioxide, dan pelepasan ini memberi kesan negatif kepada masyarakat dan penduduk sekitar dan menjejaskan kehidupan mereka dalam bentuk peningkatan pembiayaan kesihatan atau perubatan, dan yang sesungguhnya akan memberi kesan pengurangan dalam taraf hidup masyarakat sekitar. Walaupun kita lihat wujud peningkatan dalam pendapatan negara dan peningkatan dalam pendapatan per kapita tidak semestinya menggambarkan taraf hidup masyarakat itu tinggi disebabkan wujud externality negatif daripada aktiviti pengeluaran yang memberi kesan kepada masyarakat sekitar dan mengurangkan taraf hidup mereka. Okey, itu yang kita bincangkan di antara contoh di antara masa. Jadi elemen yang sama bila kita bincang di antara negara. Jadi bila kita bincang di antara negara, kita kena ambil contoh negara A dan negara B sebagai perbandingan. Kalau antara masa tadi untuk negara yang sama tetapi menggunakan kita panggil contoh masa lalu dan masa kini sebagai satu perbandingan. Okey, itu saja untuk perbincangan kita untuk yang ini, dan ini adalah episod yang terakhir untuk bab ini. Okey, kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Terima kasih.